kun atas kereta aku sehingga cala. Seorang tak nak mengaku. Kalau ada orang yang mengaku, masa tu memang aku lempang lah. Aku dah tak fikir banyak kan, hati tengah panas. Kun tak dekat. Isu cop parking seringkali berlaku di kebanyakan kawasan termasuk perumahan dan lot kedai. Malah di pusat membeli belah juga, budaya ini menjadi satu trend yang kurang sihat. Ia dilakukan oleh individu tertentu dengan meletakkan sesuatu tanda atau objek untuk menghalang kenderaan lain daripada meletakkan kenderaan di petak tersebut. Baru-baru ini, seorang lelaki meluahkan rasa tidak puas hati kerana keretanya telah dicalakan ketika meletakkan kenderaan di satu kawasan untuk ke kedai makan. Menurut ceritanya, ketika hendak pulang, dia terkejut apabila mendapati terdapat satu kun di atas kenderaannya sehingga menyebabkan bonet kereta itu cala. Difahamkan, dia tidak berpuas hati apabila mengetahui kos untuk membaik pulih kesan cala itu mencecah RM1,000, membuatkan dia bertindak membuat laporan polis. Bagaimanapun, respon daripada pihak polis selepas laporan dibuat membuatkan dia sedikit kesal kerana kejadian itu dianggap sebagai remeh. Dia sempat meminta pendapat orang ramai mengenai kejadian tersebut dan berharap tindakan tegas dapat diambil bagi menangani isu cop parking. Okay, Assalamualaikum semua. Hari ni aku ada pergi buat laporan polis, tapi polis tak ambil tindakan. Dia tak layan. Aku hanya pergi buat laporan, buang masa aku untuk cari balai polis, pergi balai polis sana, balai polis sini, pergi buat laporan, tapi dia tak layan. Dia tak layan. Okey, apa yang dia cakap, aku kena bawa bukti bagi dekat diorang. Bukti apa lagi? Aku dah bawa bukti sebakul. Siap, ada CCTV lagi bukti tu. Kenapa dia tak nak buat kerja? Dia suruh aku balik. Okey, cerita dia macam ni. Hari ni aku keluar makan dengan bini aku. So bila aku pergi makan, ada satu parking tu, aku parking kereta. Dan aku pergi makan. Sudah aku makan, aku pergi dekat kereta tu, aku tengok ada kun dekat atas kereta. Bila ada kun, aku pergi tengok, habis cala dekat bonet kereta apa semua. Macam orang dah nak sabotaj aku, nak pedajal aku. Kianat lah, pendek kata kianat. Nak cakap aku salah parking, aku tak salah parking. Sebelum aku nak makan tu, aku pastikan tempat tu betul-betul orang punya ke ataupun tak ada orang punya. Memang tak ada letak kun, tak ada apa langsung, memang boleh parking kat situ. Kenapa perlu kun di atas tanah? Kenapa perlu letak di atas kereta aku? Habis bonet cala bala semua. Kebetulan dekat tempat kejadian tu CCTV terpacak dekat menghala ikut kereta aku. Jadi aku pergi masukkan kedai tu, aku tanya, seorang tak nak mengaku siapa yang letak kun atas kereta aku sehingga cala. Seorang tak nak mengaku. Kalau ada orang yang mengaku, masa tu memang aku lempang lah. Aku dah tak fikir banyak kan, hati tengah panas. Kun dekat tanah, dia letak atas kereta aku. Kalau aku ambil kun tu letak atas kepala dia, apa dia rasa? So macam tu lah, kan. Okey, lepas tu aku pun call mekanik. Aku tanya berapa anggaran, aku dah ambil gambar hantar kat dia. Dia cakap walaupun cala ni sikit, tapi kena cat satu bonet semua, anggaran lebih kurang RM1,000. Dia nak kena cat semua RM1,000. So aku pun dah mula pening kepala. Jadi aku tak puas hati. Penjenayah ni mesti nak kena ajar. Takut esok-esok dia akan buat dekat kereta orang lain pula. So aku pergi balai polis. Aku dah buat laporan apa semua. Polis dah ambil laporan, dekat kaunter tu dah ambil laporan aku. Dah habis laporan tu, aku dah buat laporan apa semua. Dia call IO untuk aku berjumpa dengan IO. Selepas buat laporan, nak kena pergi berjumpa dengan IO. Jadi masa dia bercakap dengan IO tu, aku ada macam santirong lah. Macam IO tu dia tak nak ambil aku punya kes. Dia anggap kes aku sangat remeh-temeh, kes kecil. Okey, tak apa. Sesudah yang kaunter tu bercakap dengan IO, dia letak telefon. Dia call sarjan pula. Sarjan untuk aku berjumpa dengan sarjan. Bila dia dah bercakap dengan sarjan tu, dia dah letak. Lepas tu jawapan dia cakap, Encik boleh balik rumah dulu, ada apa-apa kami akan hubungi. Aku tanya kenapa? Dua pegawai Encik dah call, tapi suruh saya balik. Kenapa? Dia orang tak nak ambil kes ni, kes cala kereta.
Diorang tak nak ambil berat. Diorang tak nak ambil berat ke? Dia pun macam blur lah. Dia cakap tak, encik balik rumah dulu, encik ada bukti, kemukakan semula bukti tu dekat pihak kita. Apa kejadahannya dia cakap macam tu? Jawapan yang fakta, yang tak munasabah. Dia cakap macam tu, jawapan macam tu, saya tak boleh terima. Saya bagi bukti fakta yang jelas, sangat jelas. Tempat kejadian, alamat, CCTV, semua tu bukti yang kukuh. Dia suruh saya balik cari bukti untuk saya bagi dekat pihak polis. Saya cakap dengan dia, encik, kalau saya cari bukti, saya pergi kedai tu, kamera CCTV ada. Saya tak ada kuasa untuk saya nak tengok kamera dekat kedai tu. Hanya pihak polis saja yang berkuasa untuk ada kuasa yang tengok CCTV kat situ. Kenapa perlu saya pergi? Dia cakap, saya tak boleh buat apa-apa encik. Pihak atasan cakap macam tu. Saya jadi macam tak puas hati lah kalau sikap pihak pegawai polis, setengah pihak pegawai polis macam ni. Dia akan mencalakan, memburukkan lagi imej pasukan polis yang lain. So tak nak kerana susu apa, jangankan kerana nila rosak, susu sebelanga. Tak nak lah sikap pegawai polis macam tu. Kesian dekat pegawai-pegawai lain. So pegawai-pegawai macam ni mesti kena ambil tindakan dengan segera. Siapa yang tengok video ni, korang boleh letak komen dekat bawah apa perlu saya lakukan. Esok saya akan pergi, saya akan usaha lagi. Saya akan bawa ke ibu pejabat polis dekat sini, jumpa dengan OCPD. Saya akan maklumkan dekat OCPD apa jawapan OCPD pula. Kita akan maklumkan. Kita tak nak benda ni benda kecil tapi diorang buat sambil lewa. Kita tak nak macam tu. So kita perjenayah macam ni kita mesti diajar supaya diorang tak akan buat dekat pengguna jalan raya yang lain. Macam mana saya dah kena hari ni RM1,000 melayang. RM1,000 melayang. So kalau korang ada idea, korang cuba komen kat bawah apa perlu saya lakukan. Ni surat report lah. Hanya buat surat report saja, tapi tindakan tak ada. Zero.